المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk bersama di dalam majlis ilmu secara maya ini. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ kerana memberikan peluang untuk perkongsian ilmu seterusnya pada pagi ini. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung perbincangan berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah. Masih lagi perbincangan berkenaan dengan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkenaan dengan rukun iman yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Allah. Walaupun kita telah pun membincangkan berkenaan dengan rukun iman yang pertama sebelum ini, berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah dan seumpam dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita bincangkan pecahan kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu sementara dia berkenaan dengan sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung berkenaan dengan keazalian dan keabadian sifat dan nama Allah. Kita tengok buku Al-Fiqhul Akbar, kalau siapa-siapa yang ada, pada buku surat 20. Keazalian dan keabadian sifat dan nama Allah. Lam yazal wa la yazalu bisifatihi wa asma'ihi. Lam yahduth lahu sifatun wa lasmun. Allah tetap azali dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Tidak ada satu pun nama atau sifatnya baru bertambah. Ini berkenaan dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ianya sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Sama ada sifat tersebut adalah merupakan sifat dzatiyah ataupun sifat fi'aliyah yang telah kita bincangkan sebelum ini, berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan dzatiyah dan juga fi'aliyah. Huraian. Allah wujud sejak sedia kala dan sentiasa bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah memiliki nama-nama yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah telah pun ada dalam keadaan tidak ada sesuatu selainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang baru ada setelah tiada, seperti mana sifat makhluk. Bahkan sifat-sifat dan nama-nama Allah itu merupakan sifat azali dan abadi yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Sekiranya dengan adanya makhluk barulah ada sifat khaliqiyah, sifat sebagai pencipta, khaliq, yang telah kita bincangkan sebelum ini, maka berarti sebelum ini tidak ada sifat tersebut. Ini tentu sekali mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kerana tidak pernah berlaku ketidaksempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kita masuk perbincangan berkenaan dengan azali dan abadi sifat-sifat Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan azali? Azali ini iaitu sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Tidak didahului dengan tiada. Dan ia bukan makhluk. Itu yang dimaksudkan dengan azali.
Kalau sesuatu yang didahului oleh sesuatu yang lain, maka ia bukan azali. Sesuatu yang asalnya tiada, maka ia bukan azali. Sesuatu yang merupakan makhluk, maka ia bukan azali. Jadi ini terdapat di dalam kamus-kamus pun menyebutkan perkara tersebut. Seperti umpamanya di dalam Tajul Arus disebutkan yang dimaksudkan dengan azali iaitu mansubun ilal azal, dinisbahkan kepada azal, iaitu ma laisa bimasbuqin bil adami, sesuatu yang tidak didahului dengan tiada. Itu yang dimaksudkan dengan azali. Maknanya tidak bermula dengan tiada. Kemudian kalau kita lihat kepada sesuatu yang mewujud, sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada ni dia ada 3 bahagian. Sesuatu yang ada ni dia ada 3 bahagian, 3 jenis. Iaitu azali, abadi. Itu yang pertama. Maknanya sesuatu yang mewujud ni ada 3 jenis, 3 bahagian. Nah, satu azali, abadi. Maknanya dia tidak bermula dengan tiada, tidak ada permulaan baginya dan tidak ada kesudahan kepadanya. Dan ini khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak azali dan abadi. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jenis yang kedua, bahagian yang kedua, tidak azali tetapi abadi. Mana? Tidak azali tetapi abadi. Maknanya abadi bukan azali. Maknanya bermula dengan tiada tetapi tidak ada kesudahan. Iaitu hari akhirat. Yang ketiga, tidak azali dan tidak abadi. Maknanya bermula dengan tiada, asalnya tiada, dan berakhir dengan tiada juga. Itu berakhir dengan tiada. Iaitu dunia. Dunia ni, yang berkait dengan dunia ni, semuanya asal dia tiada, lepas tu baru ada. Lepas pada tu dia akan tiada, akan berakhir, akan fana. Jadi ini 3 bahagian mewujud, 3 bahagian makhluk, 3 bahagian bukan makhluk, 3 bahagian sesuatu yang wujud. Sesuatu yang wujud. Dan tidak ada yang azali tetapi tidak abadi, tak ada. Sebab apa? Sebab sesuatu yang qadim, azali, tidak mungkin, mustahil dia akan berakhir dengan tiada. Jadi mana ada 3 bentuk, 3 bahagian mewujud, sesuatu yang wujud itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam bahagian yang pertama, azali dan abadi. Tidak bermula dengan tiada, memang ada semenjak asal dan tidak berakhir dengan tiada. Maknanya tidak ada kesudahan. Itu Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Kemudian azali, kalau kita lihat kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan temui, setakat ni tidak ditemui lafaz dan lafaz azali. Ada. Lafaz azali daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada. Tidak ada. Cuma bagaimana ulama menisbahkan azali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Ulama-ulama
tauhid, usuluddin, menisbahkan azali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari segi dalil tidak ada lafaz tersebut. Lafaz tidak ada. Jadi ulama menisbahkan sifat azali bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kefahaman mereka terhadap ayat Al-Quran dan juga terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya di dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dan ia dijelaskan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini saya tak sempat untuk terjemahkan. Tapi tak apa. Tengok hadis dia. Jadi berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza annahu kana idza" ini sih. "Annahu kana idza arada an yanama yattaji'u ala shiqqihi al-ayman thumma yaqul Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal 'arshil 'azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر." Jadi yang kita nak ni. Ini yang kita kehendaki daripada hadis. Ini hadis riwayat Muslim ni. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doa ni, Allah ya Allah, antal awwal falaysa qablaka syai'un. Daripada ayat Quran tu. Huwal awwalu. Apa makna awwalu tu? Awwalu tu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa qablaka syai'un wal akhiru, iaitu tidak ada sebelummu sesuatu. Tidak ada sesuatu sebelummu. Itulah yang dimaksudkan dengan al-awwalu di dalam surah Al-Hadid yang kita bacakan tadi. Lepas tu dalam surah Al-Hadid itu juga wal akhiru, dan dialah yang akhir. Apa makna dia? Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, dan engkaulah yang akhir, tidak ada sesuatu selepasmu. Ada. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada dah sesuatu yang lain. Baik. Lepas tu wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Maksudnya engkaulah yang zahir, tidak ada di atasmu sesuatu, dan engkaulah yang batin, tidak ada di bawahmu sesuatu. Jadi berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, maka ulama melihat
kepada makna tersebut, makna awal. Yang disebutkan di dalam hadis laisa qablaka syai'un. Makna awal itu ulama tengok apakah kalimah yang sesuai dengan pengertian tersebut. Dan bila mana ulama mengkaji, ulama tengok dari segi bahasa, kalimah yang sesuai dengan pengertian laisa qablaka syai'un adalah kalimah azaliyun. Itu adalah merupakan kalimah yang sesuai dengan pengertian al-awwalu, iaitu laisa qablaka syai'un. Ya, kawan. Jadi daripada pengertian dan juga ayat Al-Quran tadi, ayat Al-Quran sebut Allah Ta'ala al-awwali. Kemudian di dalam hadis memberikan erti makna al-awwalu tu. Daripada Al-Quran dan pengertian yang diberikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ulama menisbahkan pengertian tersebut kepada kalimah al-azal, iaitu azaliyun. Baik. Kemudian itu dari segi lafaz azali, daripada mana asal dia, daripada mana punca kepada lafaz al-azali. Walaupun ianya tidak ada lafaz tersebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun lafaz tersebut diambil berdasarkan pengertian yang makna yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari satu sudut yang lain, azali ini adalah sesuai kepada pencipta, bukan makhluk. Sesuai kepada pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Khaliq, pencipta. Dan saya telah kongsikan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan sifat mencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka dengan sifat mencipta tersebut, sesuailah dinisbahkan azali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bukan makhluk. Sebab bila mana makhluk, dia bukan azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala-galanya, maka sesuai dengan sifat tersebut, lafaz al-azaliyu. Azali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita tengok balik huraian. Tadi saya bincangkan berkenaan dengan lafaz azali itu, daripada mana berpunca lafaz azali yang digunakan sebagai salah satu istilah di dalam tauhid, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam huraian ini dia kata Allah wujud sejak sedia kala dan sentiasa bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud sejak sedia kala. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di dalam nota yang saya sharekan ini, saya kongsikan ini, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun ada, telah pun wujud dalam keadaan tidak ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika tidak ada apa pun
selain daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sahaja. Esa. Nah, satu-satu je sahaja, tunggal. Pada ketika itu tidak ada yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, makhluk yang pertama yang dibahaskan oleh ulama adakah ianya arash ataupun air, dan ada juga yang mengatakan alam, walaupun pendapat tu kurang kuat sikit. Hadis ada tapi makna dia tu ada maksud dia. Baik. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan dia, pada ketika itu barulah ada sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Yang ini telah kita bincangkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ini, dan insya-Allah kita akan temui lagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Sebab berkenaan dengan azali dan sebagainya, kita akan jumpa lagi pembahasan selepas ini. Sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang baru ada setelah tiada, seperti mana sifat makhluk. Jadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia bukan seperti sifat makhluk. Sebab itu sifat Allah azaliyun, azali. Tidak bermula dengan tiada. Tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Jadi mana sifat Allah Ta'ala bukan bermula dengan tiada. Memang sudah ada. Memang sudah ada. Walaupun sifat itu nyata, sifat itu nyata setelah berlaku perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita kata sifat khaliqiyah, sifat mencipta bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat itu sememangnya sudah wujud semenjak azali. Sudah ada ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud. Tidak bermula dengan tiada. Cuma nyata sifat khaliqiyah, sifat mencipta itu bila mana wujudnya ciptaan, bila mana adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana tidak ada makhluk, sifat itu sudah ada, cuma tidak nyata sahaja. Jadi kalau kita tengok di dalam perbahasan yang dibuat oleh ulama berkenaan dengan umpamanya, kita kata berkenaan dengan seperti kita kata sifat khaliqiyah, sifat pencipta, sifat pencipta. Sifat pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ada semenjak asal, cuma nyata bila mana ada makhluk. Makhluk adalah merupakan kesan bagi sifat mencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanyalah kesan daripada bagi sifat mencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk adalah merupakan muta'allaq, sesuatu yang berkait dengan sifat mencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewujudan sesuatu yang diciptakan yang berkait dengan sifat tersebut, adanya, barunya ada sesuatu yang berkait dengan sifat tersebut, bukan bermakna sifat itu baru ada. Bukan bermakna begitu. Sesuatu sifat itu dia boleh wujud semenjak asal, awal. Daripada awal dia boleh ada. Walaupun kesan dia belum ada. Walaupun sesuatu yang berkait dengan sifat tersebut belum ada. Nampak? Jadi maknanya tidak kata sesuatu sifat ni ada kesan barulah ada sifat. Tidak. Tidak. Kalau manusia yang tu boleh. Walaupun sifat pada manusia kita kata sifat mereka sesuatu perkara. Mungkin sifat tu dah ada sebelum dia buat rekaan dia tu. Cuma rekaan dia tu nyata, bila mana ada rekaan, maka nyatalah sifat mereka cipta bagi dia. Tapi bermula dengan tiada.
Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ni tidak bermula dengan tiada. Memang ada semenjak asal. Adanya kesan baharunya, kesan bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan bermaksud sifat itu baharu ada. Tidak. Sifat itu sudah ada semenjak asal, cuma kesan sifat tersebut wujud ada kemudian. Ada kemudian. Baik. Jadi andai kata, kalau kita kata seperti di sini, seperti yang disebutkan di sini, sekiranya dengan adanya makhluk barulah ada sifat khaliqiyah sebagai pencipta, maka berarti sebelum ini tidak ada sifat tersebut. Ini tentu sekali mustahil bagi Allah Ta'ala kerana tidak pernah berlaku ketidaksempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita kata, bila ada ciptaan, maka baru ada sifat khaliqiyah, sifat pencipta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah merupakan satu kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia adalah merupakan suatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ni maha sempurna sifat-sifatnya. Maha sempurna segala sifat-sifatnya. Kata Imam At-Tahawi, Allah sentiasa dengan sifat-sifatnya sejak azali, sebelum penciptaan makhluknya. Ini sebagaimana yang telah kita bincangkan tadi. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifatnya dengan sebab adanya mereka itu. Sebagaimana sifat-sifatnya tetap demikian sejak azali, maka begitu juga akan tetap demikian tiada berkesudahan. Walaupun makhluk baru tercipta, namun ia tidak bermakna sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Ini kerana makhluk itu adalah muta'allaq bagi sifat mencipta, yakni kesan dan sesuatu yang ada berkaitan dengannya. Oleh itu tidak semestinya baharunya muta'allaq itu, maka sifat mencipta itu baharu juga, kerana ta'alluq sifat, berkaitan sifat yang merupakan sesuatu yang baharu adalah berlainan dengan sifat yang bersifat azali. Jadi yang ni sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat dia tu tidak sentiasa bertambah. Tidak. Tidak kata Allah Ta'ala ni bila mana dia beri rezeki, maka bertambah satu sifat dia, iaitu sifat memberi rezeki. Dulu tak ada. Ada. Bukan begitu. Kalau kita manusia, betul. Ketika mana seseorang itu dia menjadi anak. Dia adalah anak. Dia terima segala daripada ayah dia. Ayah dia bagi duit kepada dia. Ayah dia beri makan kepada dia. Ayah dia beri kepada dia. Pada ketika itu dia tidak ada sifat beri rezeki. Bukan beri rezeki yang sebenar. Maknanya asbab. Orang tengah asbab. Yang pemberi rezeki yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya pada ketika itu sifat tersebut tak ada pada dia. Bila dia telah dewasa, dia telah berkahwin, dia ada anak, ada isteri, ada anak, barulah pada ketika itu wujudnya sifat beri rezeki itu, beri makan kepada isteri, kepada anak-anak dia. Sebelum itu tidak ada. Itu makhluk, itu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedemikian. Allah Subhanahu wa ta'ala sifat memberi rezeki sudah wujud semenjak azali. Walaupun dia baru beri rezeki kepada makhluk selepas daripada kewujudan makhluk tersebut. Jadi pemberian rezeki itu adalah kesan kepada sifat memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali. Pemberian rezeki itu adalah muta'allaq. Ia bergantung dengan sifat memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semestinya ada muta'allaq, ada kesan
maka sifat tu baru bermula. Tidak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, baru berlaku perbuatan tersebut bukan bermakna sifat itu baru ada pada Allah taala. Sebaliknya, sifat itu memang sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala, cuma nyata sifat tersebut setelah adanya ciptaan, setelah adanya makhluk yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dengan adanya kepercayaan ini, dengan adanya kepercayaan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan azali. Mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah azali. Allah adalah azali. Sifat-sifat Allah adalah azali. Maka ia boleh menyelamatkan kita daripada kekeliruan, daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada waswasah yang ditimbulkan oleh syaitan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan berkenaan dengan perkara ini. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bisikan-bisikan yang berbahaya ini. Antaranya hadis yang tidak menyebutkan dengan jelas. Seperti satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya share dulu hadisnya. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda. Mereka kata, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih." Qala wa qad wajadtumuhu? Qalu na'am. Qala dzaka sarihul iman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada baginda lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami mendapati di dalam diri-diri kami sesuatu yang setiap dari kami merasa berat untuk memperkatakannya." Baginda bertanya, "Apakah kamu telah merasainya?" Mereka menjawab, "Ya." Baginda bersabda, "Yang demikian itu adalah tanda iman yang jelas." Hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam hadis ini tidak dinyatakan dengan jelas apakah yang dimaksudkan sesuatu yang mana seseorang kami merasai berat untuk memperkatakannya. Tak sebut dengan jelas. Jadi mana sahabat-sahabat mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita kepada Nabi, "Mari lintasan dalam hati kami ini sesuatu yang kami rasa kami tak boleh memperkatakannya. Sesuatu yang kami rasa salah kalau aku memperkatakannya." Tu mari. Terlintas dalam hati kami, tapi kami rasa tak boleh sebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, rasa berat, rasa tidak boleh memperkatakan perkara tersebut, itu adalah merupakan tanda iman yang jelas. Tanda iman yang jelas. Di dalam riwayat yang lain, saya berikan beberapa hadis. Hadis-hadis sebegini dia dibincangkan di dalam bab waswasah. Saya pergi pula kepada hadis yang menyebutkan dengan jelas apakah lintasan-lintasan yang dimaksudkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sebagai sesuatu yang berat untuk diperkatakannya. Iaitu antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu
Nabi SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadha hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billah wal yantahi." Syaitan akan datang kepada salah seorang dari kamu lalu berkata, "Siapakah yang menciptakan begini? Siapakah yang menciptakan begini?" Sehingga mereka berkata, "Siapakah yang menciptakan Tuhanmu?" Bila ia sampai ke peringkat tersebut, maka hendaklah dia berlindung dengan Allah dan berhenti. Ini hadis yang pertama antaranya. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Nabi SAW bersabda, "La yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqala hadza khalaqallah hadza hadza khalaqallahul khalqa faman khalaqallah faman wajada min dzalika syai'a falyaqul amantu billah." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai akan terus saling bersoal jawab sehingga timbul persoalan, ini Allah menciptakan makhluk, siapakah yang menciptakan Allah? Sesiapa yang timbul persoalan sedemikian, maka hendaklah dia berkata, aku beriman kepada Allah. Kemudian ada lagi beberapa hadis yang lain yang semakna, yang hampir sama makna dengan hadis tersebut. Kemudian ada di dalam hadis yang lain yang sahabat kata benda tu sangat berat. Share dulu, kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada kesimpulan daripada hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi berkaitan dengan bab yang kita sedang pelajari. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fi nafsihi yu'arridu bisyai'i la an yakuna humamatan ahabbu ilayhi min an yatakallama bih." Faqala, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila al-waswasah." Ada orang mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati di dalam hatinya sesuatu yang mana ia terbakar menjadi abu lebih ia sukai daripada memperkatakannya." Baginda pun berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tipu daya syaitan sebagai bisikan sahaja." Baik. Jadi daripada beberapa hadis yang saya kemukakan tadi, hadis-hadis berkaitan dengan waswasah, iaitu hadis yang menjelaskan tentang antara bisikan yang akan dibisikkan oleh syaitan kepada manusia ialah berkaitan dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia akan mari bisik kepada kita, dia akan timbulkan kepada kita, hak ni Allah Ta'ala buat, hak ni Allah Ta'ala ciptakan, hak ni Allah Ta'ala ciptakan. Lepas tu siapa ciptakan Allah? Mustahil. Allah Ta'ala tidak ada pencipta. Sedangkan setiap apa yang wujud pada hari ini adalah ada pencipta dia. Segala yang wujud ada pencipta dia. Kalau Allah itu wujud, mesti ada pencipta. Itu satu bentuk. Satu bentuk lagi dalam bentuk pemikiran golongan dahriyah etis.
Itu dia mari. Kalau Allah Ta'ala tu jadi sendiri, kan? Jadi sendiri, maka kenapa perkara-perkara yang lain dia tidak boleh jadi sendiri? Ataupun dia tolak terus kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan segala yang wujud ini adalah bersifat semula jadi dahriyah. Masa berlalu, berubah, jadi sendiri, ada mati, atau ada orang lain pula. Baik. Jadi itu semua adalah bisikan-bisikan daripada syaitan untuk menipu, untuk merosakkan keimanan seseorang. Jadi di dalam hadis yang akhir sekali yang saya baca tadi, yang mana orang yang mari tanya Nabi SAW, dia kata, aku terbakar jadi abu lebih baik lagi daripada aku duk cakap betul. Bisikan tersebut. Jadi Nabi kata, Alhamdulillah, Allah yang telah segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu daya syaitan. Jadi bisikan-bisikan tadi tipu daya syaitan. Dia hanya tipu daya tu tidak berjaya. Tidak berjaya untuk mempengaruhi orang tu. Mana dia tidak tipu. Dia tidak jadi percaya. Dia tidak jadi percaya Allah Ta'ala mesti ada pencipta. Tak. Cuma sekadar benda tu duk main sebagai bisikan sahaja di dalam hati dia. Dia tidak memperkatakannya. Tidak mempercayainya. Tidak. Cuma sekadar bisikan sahaja. Okay. Jadi Nabi SAW kata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan tipu daya syaitan itu berjaya mempengaruhi orang. Sehingga dia percaya kepada tipu daya tersebut, sebaliknya ia sekadar waswasah, bisikan yang ada dalam hati sahaja, selepas pada itu hilang begitu sahaja. Hilang begitu sahaja. Jadi apa bentuk bisikan tu? Bentuk bisikan tu tadilah mempersoalkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersoalkan siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW telah memberikan peringatan. Peringatan bila mana mari perasaan-perasaan sedemikian, lintasan-lintasan sedemikian, Nabi SAW satu kata, hendaklah dia memohon perlindungan dengan Allah dan berhenti, cukup. Setakat saja. Jangan dilayan. Jangan dilayan segala bisikan-bisikan tersebut. Kemudian di dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW kata, bila mana mari bisikan-bisikan tu, maka dia kena kata, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Dan di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita pelajari pada hari ini, beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud semenjak azali. Dan sifat-sifatnya semenjak azali. Percaya hati. Kalaulah ada pula dalil, dia ingat dalil. Dalil memang ada. Dan kalaulah dia ingat pula dalil, ingat pula ayat yang kita baca pada awal-awal tadi, ingat pula kepada hadis Nabi SAW yang telah saya bacakan awal-awal tadi, ingat pula hati. Lagi itu mah. Mari bisikan-bisikan syaitan tu dia ingat. Huwal awwalu. Allah Ta'ala dah kata, dialah yang awal. Ingat hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, awal-awal kita baca tadi. Yang Nabi SAW huraikan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ingat apa itu? Lagi mas. Lagi mantap keimanan kita. Sebab itu di dalam beriman ni, berdalil, ada dalil di dalam beriman, di dalam tauhid ini adalah merupakan suatu yang penting yang telah kita bincangkan di peringkat awal dahulu, yang mana ia akan menyelamatkan seseorang daripada keraguan di dalam keimanan. Jadi hadis-hadis yang saya bacakan tadi, ayat yang kita bacakan tadi, awal-awal tadi, yang menjurus mengisyaratkan kepada sifat azali, kepada
mana kewujudan Allah Subhanahu wa taala pada azali. Sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah azali. Keimanan tersebut akan menyelamatkan kita, menyelamatkan seseorang daripada bisikan-bisikan syaitan berkenaan dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya bacakan tadi. Jadi nampak tak perkaitan? Kenapa saya kemukakan hadis-hadis berkenaan dengan bisikan-bisikan syaitan kepada kita dan dikaitkan dengan bab yang sedang kita pelajari pada hari ini. Jadi sebab kita percaya Allah Subhanahu wa taala wujud pada azali, sifat-sifatnya adalah azali, dan dengan kepercayaan tersebut akan menyelamatkan kita daripada bisikan-bisikan syaitan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dia bisikan tersebut dia mari kepada sebilangan manusia, tidak mari kepada semua. Dan biasanya bisikan tersebut dia kemari syaitan akan bisikkan kepada seseorang yang dia tidak mampu untuk sesatkan, untuk lalaikan di dalam perkara-perkara yang lain. Kalau dia mampu lalaikan seseorang daripada ingatan kepada Allah, hidup dengan lara, dengan maksiat dan sebagainya, dia tak ganggu dah. Tapi kalau orang tu baik, orang tu nak hidup sebagai orang yang beragama, anak-anak muda yang hidup dengan beragama, suka belajar agama, dia tak boleh ganggu dah dengan maksiat, hiburan-hiburan dan sebagainya, dia akan ganggu dengan hal ini pula. Dia akan ganggu dengan perkara ni pula. Dan memang saya cukup anak muda, budak-budak muda, masih sekolah lagi, yang budak yang baik. Jaga amalan dia, tidak lara, tidak sebagaimana maknanya remaja-remaja yang lain. Dia diganggu dengan perkara. Diganggu dengan persoalan-persoalan yang sedemikian. Jadi keimanan, beriman bahawa sahaja Allah Subhanahu wa taala azali, sifat-sifatnya adalah azali, tahu pula dalil-dalil tadi, insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada bisikan-bisikan syaitan sebagaimana yang disebutkan, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis yang saya kongsikan. Baik. Kemudian seterusnya keazalian sifat Allah. Azali sifat Allah ni kita akan jumpa lagi selepas daripada ini. Jadi untuk pagi ini, insya-Allah saya rasa saya tangguhkan dahulu kuliah untuk pagi ini. Insya-Allah ianya mendatangkan manfaat kepada kita. Wallah. Mungkin kita boleh buka satu soalan daripada untuk bertanya. Silakan jika ada yang nak bertanya. Okey, nampaknya sudah jelas tak ya? Tak ada soalan. Okay, Alhamdulillah, jazakallah khairan Fadil Ustaz Ahmad Nasim atas pengurusan ilmunya yang cukup jelas untuk fikir sekali. Dan terima kasih kepada jemaah sudi duduk sampai ke hari ini, dan teruskanlah pukul 8.30 sebentar lagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar bagi pengajian berkitab-kitab Al-Azkar. Dan Ustaz, kita tunggukan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyelesaikan kursus ilmu pada pagi ini. Semoga ia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi saya tangguhkan kuliah pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah.